Selamat petang dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan yang menonton. Pada hari ini, saya, Daniel Sinin dan rekan Brian Tinicia akan membentangkan dua tajuk di bawah subjek bahasa dan komunikasi. Tajuk yang akan kami bentang ialah petua komunikasi berkesan atau dikenali sebagai Formula 7K, dan yang seterusnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan komunikasi. Sebelum itu, apakah itu komunikasi? Komunikasi adalah satu proses pertukaran maklumat dan idea di antara dua atau lebih manusia untuk menghasilkan tindak balas yang diharapkan. Dalam arti kata mudah, dua individu sedang bercerita dalam konsep santai merupakan satu proses komunikasi. 5 individu yang duduk dalam berkumpulan dan melakukan perbincangan atau dikenali sebagai bermesyuarat juga dikenali sebagai komunikasi. Formula 7K dimulakan dengan K yang pertama, yaitu kepercayaan. Penyampai perlu memperolehi kepercayaan dari pendengar, manakala pendengar perlu bersikap positif. Hal ini amat penting bagi memastikan pendengar tidak mempunyai was-was terhadap penyampai dan yakin terhadap setiap message yang disampaikan oleh penyampai tersebut. Hal ini boleh dikaitkan dengan K yang seterusnya, yaitu kebenaran. Message haruslah benar dan sahih. Hal ini penting dalam sesuatu proses komunikasi kerana untuk mengelakkan timbulnya fitnah dari mana-mana pihak. K yang seterusnya adalah kefahaman. Kandungan message hendaklah difahami selaras dengan hasrat penyampai. Pendengar haruslah memahami apa yang ingin disampaikan oleh penyampai agar message itu tidak terpesong maknanya. K yang keempat ialah kejelasan. Kejelasan amat penting dari penyampai kerana pilihan kata-kata dan simbol yang tepat mudah agar tidak mengelirukan dan memastikan kejelasan dapat disampaikan agar pendengar tidak keliru dengan apa yang ingin disampaikan. Pendengar tidak bingung dengan message yang ingin disampaikan. K yang kelima ialah keupayaan. Penyampai perlu memahami keupayaan pendengar untuk memahami message. Sebelum melakukan proses komunikasi, penyampai perlulah menitik beratkan keupayaan pendengar. Sebagai contoh, sekiranya dia kanak-kanak, dewasa maupun warga emas, penyampai harus menyampaikan message dengan cara yang berbeza agar message yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh pendengar. K yang keenam ialah kaedah ataupun cara ataupun pemilihan wacana atau dikenali sebagai medium komunikasi yang sesuai dengan tujuan message dan juga sasarannya. Hal ini amat penting bagi sesebuah syarikat yang ingin mempromosikan produknya. Kaedah pemilihan wacana perlulah dipilih agar message yang disampaikan sampai ke hati pembeli ataupun pengguna produk syarikat tersebut. Yang terakhir dan yang ketujuh ialah kesinambungan. Idea hendaklah mempunyai kaitan dan urutan antara satu sama lain. Untuk memastikan komunikasi yang berjalan itu lancar dan dapat diteruskan dalam tempoh masa yang panjang dan efektif, idea yang harus disampaikan haruslah mempunyai kesinambungan. Sebagai contoh, A menyampaikan sesuatu yang boleh disambung oleh individu B dan seterusnya untuk memastikan proses komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Selamat petang dan selamat sejahtera kepada Puan Saidatul, dan nama saya Brian Tinicia, dan hari ini saya akan meneruskan membentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan sesuatu komunikasi antara dua individu. Jadi faktor pertama adalah disebabkan oleh perbezaan latar belakang dan pengalaman antara dua individu. Contohnya dari segi suku bangsa, bahasa, tahap pendidikan,
dan pengetahuan, kemahiran dan sebagainya. Ini boleh dikaitkan dengan kedua-dua individu yang dilahirkan dari bangsa lain, dan apabila kedua-dua mereka cuba untuk berkomunikasi, bahasa mereka akan sukar difahami antara kedua-dua individu tersebut. So, faktor kedua adalah disebabkan oleh perhatian terhadap oleh seseorang individu. Contohnya seseorang individu itu hanya memilih message yang disukai atau sesuai olehnya, dan dia tidak menghirau langsung message yang lain yang disampaikan oleh orang lain kepadanya. Dan faktor ketiga adalah disebabkan oleh prasangka, prejudice, atau lebih dikenali sebagai tanggapan awal. Contohnya individual A itu menerima message tersebut dari individu B, dan message tersebut ditafsir mengikut kehendak individu A. Dan apa yang dimaksudkan oleh individu B itu langsung berlainan dengan maksud message yang hendak disampaikan kepada individu A itu. So, biasanya individu A tersebut telah salah faham dengan individu B tersebut. Kita move on kepada faktor keempat. So, faktor keempat ialah disebabkan oleh faktor situasi. Contohnya, individu A itu rasa tidak selamat atau berasa suasana tersebut bising, atau dia tengah berinteraksi dengan seseorang individu yang sedang marah atau takut, dan semua ini akan mempengaruhi komunikasi antara individu A itu dengan individu B tersebut. So, kita move on kepada faktor yang terakhir, yaitu perasaan dan emosi seseorang individu, ya. So, biasanya ini berlaku apabila individu A tersebut dia menerima message dari individu B, dan message tersebut ditafsir mengikut perasaan dan emosi individu A tersebut. Jadinya semua faktor ini akan mempengaruhi keberkesanan sesuatu komunikasi. So, sebagai kesimpulannya, komunikasi yang berkesan akan mengubahkan cara seseorang berpikir, seterusnya boleh mengubah perilakunya kepada yang dikehendaki. Dan komunikasi yang berkesan juga perlu disampaikan dengan akhlak yang baik dan bukannya yang jahat atau ada maksud di sebalik batu. Contohnya maksud itu contohnya message itu ada maksud tersirat, ya, dan jahat sekali kalau individu A tersebut buat kepada individu B dengan cara sindiran. So, akhir sekali, komunikasi yang berkesan bukan setakat untuk memberi maklumat, tetapi juga untuk bertindak dan berubah. So, sekian, terima kasih. Dan itu saja dari saya. Terima kasih, Puan. Dan terima kasih semua orang yang terima kasih sebab menghabiskan masa untuk mendengar saya membentang.